Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Okey. Cikgu pun memang ada hadapi masalah teknikal sikit tadi. Jadi cikgu pun terus sambung sementara kita nanti sebut mengenai Google Classroom. Jadi murid-murid, hari ini kita sambung ya kepada buku teks penghasilan tenaga nuklear. Minggu lepas kita telah terang ataupun berdasarkan kepada buku teks yang terangkan mengenai tenaga nuklear boleh dihasilkan melalui dua cara. Sebelum cikgu pergi jauh, sekali lagi cikgu tanya, apa maksudnya tenaga nuklear? Cikgu, tenaga nuklear ni saya tahu bom. Bukan ya. Bom nuklear dan bom adalah konsep yang istilah yang berlain maksudnya. Walaupun dua-dua pun meletup. Bom itu umumnya meletup. Bom nuklear maksudnya bom yang menggunakan tenaga nuklear untuk letupkan. Jadi balik kepada istilah tenaga nuklear. Jadi apa maksud sebenarnya tenaga nuklear? Ya, kalau anda tengok kat sini ialah tenaga yang dihasilkan daripada tindak balas dalam nukleus atom. Nukleus atom. Jadi kamu dah belajar banyak kali dah cikgu sebut kalau ini adalah satu atom. Zarah-zarah ada 3 jenis, atom, molekul dan ion. Cikgu pun dalam buang masa dah. Jadi dalam atom itu, tengah-tengah itu ada nukleus. Di mana proton dan juga neutron, short form P dan N lah, berada di dalamnya. Dan di luar pula merupakan pergerakan untuk elektron. Maksudnya elektron akan pusing sekitar nukleus, mengelilingi nukleus ibarat bumi mengelilingi matahari. Jadi tindak balas nukleus atom itu boleh menghasilkan tenaga. Jadi murid-murid pun akan sepatutnya tertanya. Jadi cikgu, nukleus atom boleh hasilkan tenaga bagaimana? Cara dia ada dua. Satu panggil pembelahan nukleus. Maksud dia, nukleus itu dipecahkan jadi lebih kecil. Nukleus dipecahkan jadi kecil. Jadi hasilkan tenaga. Cara kedua, nukleus itu dicantum menjadi lebih besar. Cantum menjadi lebih besar. Itu pun boleh menghasilkan tenaga nuklear yang kuat. Yang cantum kita panggil pelakuran. Cantum panggil pelakuran. 变大的话叫 pelakuran. 变小的话叫做 pembelahan. 切变小的意思 pembelahan. Jadi murid-murid, cikgu pun memang nak kamu gunakan data kamu sekarang. Jadi tengok ya, cikgu nak share satu YouTube di sini. Okey, supaya anda boleh nampak dengan cepat apa maksudnya antara pembelahan dan pelakuran. Murid-murid dah tolong tengok ya. Saya tahu anda semua baru bangun, mungkin yang belum lagi sarapan ke gosok gigi lagi ya. Jadi tolong tengok ya. Sambil itu cikgu tak minta buka kamera pun. Dia tengok je. Fission, kalau untuk mereka yang tak faham English, fission itu pembelahan. Fusion itu pelakuran ataupun percantuman. Pelakuran. Jadi bezalah, kamu tengok sendiri sekarang. Murid-murid tengok ya. Dua-dua pembelahan dan pelakuran menghasilkan tenaga. Dua-dua pembelahan dan pelakuran menghasilkan tenaga. Hanya konsep dia menghasilkan tenaga berbeza. Satu sekali lagi cikgu ulang. Pembelahan maksudnya dia pemecahan. Pecah jadi lebih kecil. Fusion ataupun pelakuran, dia cantum jadi lebih besar. Okey, dua-dua jenis menggunakan sumber yang berbeza. Sumber maksudnya
boleh katanya macam menggunakan, okey, kalau kita masak, kita api kan. Api itu daripada apa? Gas. Api daripada gas. Ada yang sekarang zaman moden tak gunakan api, dia gunakan electromagnetic wave. Itu cerita lain. Jadi itu adalah elektrik. Untuk kita punya pembelahan pelakuran nuklear pun menggunakan sumber yang berbeza. Kalau untuk pembelahan, kamu nampak U ini paling penting, tengok U ni, kita panggil uranium. Uranium. Bahasa Cina kita panggil ikan cing zipang U. Jadi uranium, plutonium pun kalau boleh ingat lah. Manakala untuk fusion, cantum kita sebut hydrogen. Hydrogen. Cikgu, hydrogen ini ialah hidrogen dalam air itu ke? Unsur sama, unsur yang sama, tetapi hidrogen dalam air tak boleh nak buat tenaga nuklear. Hidrogen dalam air sebab dia dah bercantum dengan oksigen bentuk air. Cerita lain. Ini memang hidrogen sahaja. Unsur hidrogen sahaja. Okey? Apa itu byproduct? Kalau kamu tengok kat skrin kamu sekarang, byproduct ini rujuk kepada hasil-hasil sampingan. Pembelahan nuklear, pembelahan nuklear, sebelah kiri itu menghasilkan sisa nuklear, sampingan dia, sisa dia yang perlu disimpan tempoh lama baru dia boleh jadi tidak berbahaya. Untuk kita punya hasil sampingan pelakuran, hasil sampingan pada kanan, 它的产生的那个副产品 ，okey? Pada sebelah kanan itu pelakuran dia hasilkan helium. Nanti kita akan sebut cerita ya. Ini yang paling penting. Reaktor nuklear yang biasa kita faham dan kita nak bina adalah menggunakan konsep pembelahan nukleus. Jika ulang, pembelahan nuklear. Pelakuran nuklear ini yang biasa kamu tengok dalam cerita. Tengok dalam cerita macam Iron Man. Dan tengah-tengah dia punya jantung itu. Itu fusion. Dia gunakan percantuman nukleus untuk menghasilkan tenaga janakan dia punya Iron Man suit. Kalau anda tengok Spider-Man yang Profesor Octavia yang ada 8 tangan itu, dia pun cuba menghasilkan tenaga matahari. Ya, matahari menggunakan pelakuran, bukan pembelahan. Okey? Dan kamu perlu ingat secara konsep pelakuran menghasilkan tenaga 3 kali ganda lebih hebat daripada pembelahan. 3 kali ganda. OK， 意思说，如果用那个分子之间的结合的能量，它产生的能量是分解的能量的3倍， lebih bagus. Tetapi, cikgu dah cakap, matahari, 太阳, tenaga di matahari kuat ke tidak murid-murid? Kalau anda faham, jawapan dia ya, sangat kuat. Boleh ke tak manusia mengawal tenaga yang matahari hasilkan? Cikgu ulang bukan tenaga cahaya. Cikgu tak cakap tenaga cahaya. Cikgu ulang, tenaga yang matahari hasilkan. Sebab kita semua tahu matahari itu dihasilkan oleh tenaga nuklear, pelakuran nuklear. Itu pasal dia punya cahaya boleh sampai ke bumi. Betapa kuatnya tenaga yang dihasilkan. Jadi adakah tak manusia dah sampai tahap boleh mengawal kita punya tenaga yang dijana oleh matahari. Ya, inilah zaman di mana kita dah mula nak memberi kesedaran kepada manusia bahawa tenaga nuklear tidak seperti yang disebut oleh kawan ataupun orang sekitar bahaya. Ya, tenaga nuklear sekarang kerap dikaitkan dengan tenaga yang
bersih. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa. Bagaimanakah sebenarnya konsep menghasil tenaga elektrik? Cikgu pun tak nak buang masa ya. Okey, kita pun tengok. Nanti pun cikgu akan share. Jadi cikgu nak tunjukkan satu video secara am bagaimana tenaga elektrik dihasilkan ya. Cikgu murid-murid tengok ya. Tengok ya, tengok pada skrin ya. Macam mana menghasilkan tenaga elektrik? Ini dia. Secara am, cikgu tak tarik dah. Tengok sikit je lah seminit. Today, the majority of America's electricity comes from thermal power plants. Okey, kebanyakan tenaga yang dihasilkan bukan Amerika saja, di seluruh dunia pun, okey, secara am tenaga yang dihasilkan daripada haba. Okey, konsep dia haba. Jadi haba itu bermaksud dia menggunakan konsep untuk membakar. Kalau anda tengok kebanyakan bahan bakar yang kita guna adalah seperti arang dan juga gas semula jadi ataupun petroleum lah katanya. Benda itu tak bagus sebab boleh menghasilkan kesan rumah hijau. Today, the majority of plants, fuels like Jadi, bagaimana kaitan nuklear dengan bahan api yang lain? Kenapa tenaga nuklear dikira sebagai bahan api yang boleh yang mesra alam dan boleh diguna semula? Okey, yang boleh diguna semula. Tengok ya. coal, natural gas, biomass, and uranium are used to heat water until it produces steam, which powers a turbine and generates electricity. That steam turns propeller-like blades around a rotor inside the turbine. This turning rotor connects to a main shaft which spins magnets with a coil inside a generator. It's the generator inside a turbine that converts mechanical energy into electric energy and creates electricity. Steam is an efficient method of producing electricity because the water can be recycled and reused as it changes back and forth between liquid and gaseous states. Transporting electricity. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Kalau anda tengok betul-betul ya, minta tolong ya, walaupun anda tengah makan, tengok sekali lagi ya, last ya. Bagaimanakah secara konsep saja. Reka dia lain, tetapi konsep menggunakan bahan api. Ya, nuklear adalah dalam kategori bahan api. Tetapi bahan api yang kita kata bahan api bersih. Banding dengan bahan api seperti arang, bahan api seperti apa panggil itu? Gas. Okey, bakar hasilkan gas rumah hijau. Itu yang memanaskan bumi. Jadi sekarang kalau kita gunakan bahan api nuklear, perkara itu boleh dielakkan. Tengok sekali lagi. Mass and uranium are used to heat water until it produces steam, which powers a turbine and generates electricity. That steam turns propeller-like blades around a rotor inside the turbine. This turning rotor connects to a main shaft which spins magnets with a coil inside a generator. It's the generator inside a turbine that converts mechanical energy into electric energy and creates electricity. Steam is an efficient method of producing electricity because the water can be recycled and reused as it changes back and forth between liquid and gaseous states. Transporting electricity. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa ya. Kalau anda tengok pada buku teks anda, okey, sekarang sebelum cikgu terang balik pembelahan dan pelakuran nukleus ataupun kita panggil konsep tenaga nuklear, konsep dia, kita cuba tengok pada muka surat 260. 260 ya. Sebelum itu, boleh tak cikgu mendapat sedikit respon dulu daripada kamu ya. Cikgu takut sama ada kamu tertidur ke ataupun kamu tak buat apa-apa. Yang penting cikgu dah minta respon ya. Boleh ke tak anda faham? Jiwa ke? Boleh faham ke tak? Oh, thank you Nadira. Tiffany, boleh faham tak ataupun tengah bersarapan? Tiffany? Harap betul-betul faham lah. Jadi, kalau anda tengok di sini, muka surat 260 dan 261, dia bersambung. Tapi cikgu suka gambar raja dia sebenarnya.
Okey. Kalau anda tengok gambar raja dia ni. Okey, cikgu cuba nak buka dua muka surat tapi tak jadi. Biar je lah. Jadi, kamu akan nampak dia pecah kepada dua muka surat. 260 ini dia konsep. Di manakah sebenarnya tenaga nuklear kita itu guna? Maksudnya, orang kata tenaga nuklear kaitkan dengan sinar radioaktif. Maksud dia, kalau cikgu terangkan dalam China, 当我们说核能的时候，很多人就讲说是辐射很危险。到底那个核能的辐射是在哪一面? Maksud dia, di manakah sebenarnya sinar radioaktif itu dijana dalam tenaga nuklear? Betul. Tapi dalam reaktor nuklear itu, adakah tak satu reaktor itu yang menghasilkan sinar radioaktif? Dan kalau kita tengok dalam cerita, kita akan nampak, kalau anda tengok ya, cikgu pun bukakan skrin sekarang ya. Okey. 260 dan 261 ya. Jadi adakah tidak kalau anda pernah tengok nuclear reactor, murid-murid dah tengok dalam cerita tau. Cikgu dah cakap cerita ya. Okey, kalau anda tengok gambar raja ini pun, apakah sebenarnya yang putih-putih itu keluar? Gas putih itu, cikgu itu gas radioaktif lah, mati orang. Jadi, cikgu sekali lagi tegaskan, kelas ini penting ya. Sebenarnya kalau untuk cikgu tak kisah pun. Sebab cikgu dah umur pun dah dekat 40. Maksud dia, kalau Malaysia nak bina reaktor nuklear sebelah rumah cikgu pun, cikgu punya nyawa pun dah tinggal separuh je. Wahai pan dan seming lama. Kalau untuk kamu tidak, kamu masih muda. Kamu akan berdepan dengan benda ini masa akan datang tempoh yang lebih panjang. Apa-apa lagi kalau kamu ada anak. Jadi, kalau kamu nak kata benda ini bahaya, apa yang sebenarnya bahaya? Apa yang sebenarnya bahaya? Jadi, cikgu pun nak minta anda tolong dengar baik-baik. Jadi, yang putih itu adakah tak itu sinar radioaktif? Jawapan dia bukan. Kalau anda tengok, konsep dia senang. Tenaga nuklear itu hanya akan dijana pada muka surat 260 pada tempat yang berwarna yang petak ni je. 那个四方形的那个反应堆 reactor 反应堆里面。Okey? Apa yang berlaku di sini dengan secara pendek kata, okey, tenaga nuklear dihasilkan. Bagaimana dihasilkan nanti kita tengok lagi YouTube. Tapi yang penting sekarang tenaga nuklear dihasilkan di sini. Tenaga itu dihasilkan untuk buat apa? Untuk buat apa? Jawapan dia adalah memanaskan air sebenarnya. Untuk memanaskan air. Jadi apabila air itu panas, kamu akan nampak dalam desain dia ini, ada gas panas dan juga gas sejuk. Ya, dia akan keluar panas. Panaskan apa? Sabar. Jadi dia panas. Ini panas. Apabila dia turun di sini, dia akan jadi sejuk. Dia panaskan apa sebenarnya? Kalau kamu tengok dalam sebelah gambar raja kanan itu, ada merah dan biru. Maksudnya biru naik jadi merah. Dia sebenarnya panaskan apa? Murid-murid tengok pada sini. Jadi jawapan dia ialah, dia panaskan air. Dia ulang ya. Dia panaskan air. Cikgu nak kau fahamkan konsep dulu ya. Dia panaskan air. Air akan jadi steam. Air itu akan jadi steam. Apa itu steam cikgu? Suicenci. Jadi apabila ada steam, maka dia akan menggerakkan apa? Dia akan menggerakkan turbine. Turbin. Cikgu, apa itu turbin? Okey, apa itu turbin? Turbin itu ibarat kalau anda pernah tengok gayo basikal. Gayo basikal. Basikal tak perlu letak bateri. Kalau kamu gayo, kamu putarkan roda itu, akan ada cahaya. Jadi kenapa putar roda itu kamu gayo? 你转动那一个轮胎的时候，圈那个轮胎的时候，终会有光， boleh menghasilkan elektrik. Sebab roda itu akan sambung pada dinamo. Roda itu ibarat turbin.
Terbit itu juga kamu boleh ingat seperti dalam kapal selam. Okey, Chen Shui Ting yang belakang tu. Okey? Ya, benda yang dia putar ke belakang supaya menghasilkan daya tujah tolakkan kapal selam ke depan ataupun kapal ke depan. 那个旋转机，那个就是 turbine. Apabila dia pusing, dia akan janakan elektrik. Kalau untuk basikal, dia akan gunakan dynamo. Maksud dia, kalau ini basikal, okey? Okey, kalau ini basikal, ini roda dia. Roda dia tepi ini dia satu benda yang akan menukarkan pusingan roda itu kepada tenaga elektrik. Jawapan benda itu ialah apa? Jawapan itu kalau kamu pernah belajar dengan bersungguh-sungguh, ini panggil dynamo. Dynamo. Kalau cikgu nak buka satu YouTube bagaimana dynamo itu tukarkan pergerakan menjadi elektrik, cerita lain lah. Itu fizik lah. Tapi kalau tahu ada satu benda, apabila kamu pusing berikan dia tenaga mechanical, dia boleh hasilkan elektrik. Susah nak faham tak apa. Kalau kamu pernah beli jam tangan untuk mak ayah pun, sekarang jam tangan ada banyak jenis. Ada yang guna bateri mercury, bulat punya. Ada yang guna tenaga solar, ya. Ada yang katanya tak perlu bateri, janji kamu pakai, kamu goyang. Apabila kamu bergerak, jalan tangan pun bergerak, goyang tangan itu yang akan janakan, power up the watch, akan janakan elektrik untuk memberikan jam tangan itu berfungsi. Ya, semua hanya perlukan mekanik saja. Maksudnya tenaga mechanical. Maksudnya tenaga kamu gerak, dia boleh hasilkan elektrik. Jadi, dengan itu, kamu pun akan nampak. Okey? Steam panas itu sangat panas, bahaya. Jadi, ada lagi satu tempat di mana air, sumber yang lain dari luar, akan masuk ke dalam sistem untuk sejukkan steam panas itu. Okey? Apabila sejukkan, dia akan jadi panas. Air ada dua kali di sini ya, air. Tadi air depan daripada tenaga nuklear, jadikan steam untuk pusingkan turbin, hasilkan tenaga elektrik. Tapi panas. Kita akan ada menara penyejukan di mana air sejuk akan hantar masuk, sejukkan sistem, air panas yang akan naik menjadikan steam yang kamu nampak seperti dalam gambar raja ini. Jadi murid-murid, kalau anda tengok di sini, okey? Ya, aku pun tak nak buang masa di sini ya. Jadi kalau anda tengok, kejap ya. Tengok pada skrin kamu sekarang ya. Yalah, dulu nota lebih complicated, tapi sekarang hidup kamu dah senang. Okey? Jadi kalau anda tengok di sini, tengok pada skrin kamu sekarang ya. Daripada satu tempat yang besar, hanya satu tempat sebelah kiri ini yang kena kuning ini tempat yang kita kaitkan di mana tenaga nuklear itu akan dijana. Untuk apa? Untuk panaskan air, steam. Dia panaskan air je. Tenaga nuklear itu hasilkan untuk panaskan air. Jadi air itu jadi steam. Steam itu yang akan pusingkan turbin, pusing. Jadi ada generator di sini, hasilkan tenaga elektrik. Ya, sistem ini panas, turbin ini pun panas. Jadi adalah air dari luar masuk untuk sejukkan sistem turbin di sini. Jadi murid-murid, bahaya ke tenaga nuklear? Kalau bahaya pun hanya sebelah kiri saja. Setuju ke tidak? Setuju ke tidak, murid-murid? Setuju ke tidak? Ataupun cikgu tengah short sendiri? Setuju ke tidak? Setuju kan? Jadi murid-murid, kalau anda tengok di sini, okey? Jadi kamu akan faham bahawa kalau kamu takut pasal radioaktif, kalau kita takut pasal sinar radioaktif, jadi kita hanya perlu tutupkan
tutupkan dia dengan konkrit. Cikgu, apa itu konkrit? Murid-murid, okey, andai kata ya, murid-murid, siapa yang betul-betul berasa nak tanya isu pasal, oh cikgu, bahaya ke? Saya sekarang nak terangkan je, cikgu, murid-murid, kalau anda masih lagi maksudnya berfikiran dengan cara sendiri yang tidak matang ya. Cikgu dah cakap masa depan negara Malaysia kalau nak bina reaktor nuklear tak mustahil. Andai kata ini adalah bahan nuklear. Cikgu tak nak cerita pasal konsep dia jana kat elektrik, tapi bahan nuklear dia bahaya sebab dia akan hasilkan sinar radioaktif. Okey, saya faham. Kamu telah belajar di tingkatan 2 kalau tak silap cikgu bahawa sinar radioaktif A3 ya, alfa, beta dan gamma, paling kuat penembusan dia, 最强穿透力的 ialah gamma. Jadi apa yang boleh halang gamma itu sebenarnya? Apa yang boleh halang gamma? Tengok pada skrin kamu ya. Jadi kalau kamu ingat dulu kamu dah belajar. Jadi sekarang tingkatan 4, 5 dia dah tidak apa panggil tu? Dia dah tidak fokus untuk mengajar bahagian ini ya. Jadi kalau anda tengok, kamu pernah belajar. Alfa boleh dihalang oleh satu kertas saja. Alfa, kalau sinar alfa radioaktif dia boleh dihalang oleh satu kertas yang nipis settle. Beta boleh dihalang oleh aluminium. Tetapi gamma boleh tembus kertas, boleh tembus aluminium. Dia hanya boleh ditutup oleh satu plumbum. Dua ialah konkrit. Plumbum dan konkrit saja. Plumbum itu yang sebenarnya terbaik. Plumbum. Maksud dia, kalau cikgu betul-betul bina tenaga nuklear ini sekarang, reaktor nuklear ini sekarang, di mana tempat yang hasilkan radioaktif itu, cikgu bina dan tutup. Cikgu tutupkan. Tengok ya. Cikgu tutupkan dia dengan sama ada konkrit. Cikgu apa itu konkrit? 我们的墙壁, tapi perlu tebal lah. Dan juga plumbum. Rasa boleh ke tak sinar radioaktif ini, boleh ke tak sinar radioaktif ini tembus keluar? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia. Boleh pula. Jawapan dia tak boleh. Bagus banget, tak boleh. Sebab kamu dah tutupkan dia dengan apa sekali lagi? Dengan penghalang sinar radioaktif, nama dia panggil plumbum ataupun konkrit. Cikgu, saya tak faham. Kalau anda pernah tonton cerita juga, iaitu Olympus Has Fallen ya. Olympus Has Fallen ataupun White Hawk Down, cerita Amerika lah. Kamu mesti pernah dengar di mana Presiden Amerika di bawah dia punya tempat kerja itu White House dia, ada satu bunker, bilik khas yang boleh menghalang serangan nuklear. Ya, boleh menghalang serangan nuklear. Tempat itu ditutup oleh plumbum dan juga konkrit yang tebal. Ditutup oleh plumbum dan konkrit yang tebal. Maksudnya orang di dalam, kalau luar ada serangan nuklear, letup ada sinar radioaktif, dia tak akan sampai ke dalam. Dia terlindung. Konsep pun sama di sini. Kalau cikgu letakkan bahan nuklear di dalam satu ruang yang ditutup oleh konkrit ke plumbum, sinar radioaktif itu tak akan keluar. Maksud dia, kalau kamu berada di sini, contoh cikgu lukiskan kat sini, kalau inilah kamu. Contoh ini Tiffany. Okey, Tiffany. Okey, perempuan lah, ada rambut. Mata. Rasanya ada ke tak ada sinar radioaktif yang akan sampai pada kamu kalau cikgu tutupkan dengan plumbum dan konkrit? Ada ke tak ada? Tak. Jiwi cakap tak, bagus. Yang lain? Tiffany ada, Tiffany? Cikgu guna muka kamu ni. Kerja tak, kerja ada. Tak ada.
Tiffany? Tak ada. Nadia, bagus. Tiffany. Tak, bagus. Jadi, kalau tak ada, ini yang menjadi kalau kamu tak nak nuclear reactor itu dibina sebelah rumah kamu. Sekarang, isu dia, kamu kata bahaya. Saya dah cakap sekarang, tidak bahaya. Tidak bahaya. Maksud dia, benda ini, saya dah tutup dengan konkrit. Dia ulang ya, konkrit dan juga kalau dia akan letak pump bom. Jadi tak ada isu sinar radioaktif. Dan kalau kamu tengok gambar raja ini, kalau kamu tengok gambar raja di depan skrin kamu sekarang, dia dah share sekarang kamu boleh nampak. Ya, sekarang maksudnya di sini kalaulah apa-apa terjadi pun ada benda tertutup yang kuning ini. Containment building, bangunan yang terlindung katanya. Yang selebihnya itu tak ada isu, tak ada masalah. Cikgu dah ulang benda yang keluar asap putih ni wap air je. Wap air, bukan sinar radioaktif Jadi apa yang bahaya? Kalau mereka yang nak bina itu dah janjikan reka bentuk itu adalah oleh pakar dan ada pemantauan daripada kerajaan. 如果他们说要戒了，然后会跟你讲，他们会保证讲说政府会时常监督。Kamu nak cakap bahaya, cikgu akan tanya balik, apa yang bahaya sekarang? Apa yang bahaya sekarang? Itu pasal kamu perlu ada poin-poin yang lain Poin-poin lain. Kalau tidak, kamu cakap bahaya, maksud dia kamu tak belajar sains tu. 如果你依然是讲说危险的话，核能反应堆是危险的话，我已经教了你吗？cikgu sudah ajarkan bahawa ia bahaya tapi telah ditutup oleh konkrit dan juga petroleum, plumber lagi. Jadi apa yang bahaya? Jawapan dia tak ada lah. Semua tempat jana elektrik bahaya. Kalaulah kamu guna bahan api lain, bakar juga sama je bahaya. Kenapa kamu terhadap nuklear sahaja akan cakap dia bahaya? Yang lain kamu perlu tutup mata. Okey? Jadi hari ini kamu dah tahu. Nuklear ini, tenaga nuklear ini, kalau anda tengok, dia bukan seperti salah faham masyarakat am ataupun umum bahawa bahaya. Boleh berlaku mutasi. 会引起叫什么？基因变种 mutasi. Tidak. Selagi dia dikawal, ditutup dan dijaga, diselia, 被保护, tak ada masalah. Dan cikgu, bagaimana sebenarnya bahagian tenaga nuklear itu akan nampak ataupun dinampakkan? Kalau anda tengok sekarang, cikgu nak tunjukkan bahagian tengah-tengah itu tenaga nuklear itu bagaimana. Ialah steam itu cerita lain. Steam itu dia hasilkan steam. Tapi bagaimana tempat yang tenaga nuklear itu jana itu, kita tengok sekali lagi. Kejap Cikgu nak tunjukkan nuclear reactor. Ada ke tak diadakan macam konsep yang kamu tonton dalam cerita? Tengok. Formerly known as an atomic pile, is a device used to initiate and control a self-sustained nuclear chain reaction. Nuclear reactors are used at nuclear power plants for electricity generation and in nuclear marine propulsion. The heat from nuclear fission is passed to a working fluid, water or gas, which in turn runs through steam turbines. Konsep dia, kamu akan nampak cikgu ada cahaya lah. Macam konsep yang kamu tengok dalam cerita macam Iron Man. Tengah-tengah kenapa dia macam bercahaya. Sebab itulah kita nak bagi tahu tindak balas nuklear sedang berlaku. Jadi tenaga nuklear sedang dihasilkan. Untuk dalam nuklear reaktor, dia menggunakan konsep pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Tengok saya tengok sendiri. What are the uses of nuclear reactors?
A nuclear reactor produces and controls the release of energy from splitting the atoms of certain elements. In a nuclear power reactor, the energy released is used as heat to make steam to generate electricity. In a research reactor, the main purpose is to utilize the actual neutrons produced in the core. In most naval reactors, steam drives a turbine directly for propulsion. The principles of using nuclear power to produce electricity are the same for most types of reactor. The energy released from continuous fission of the atoms of the fuel is harnessed as heat in either a gas or water and is used to produce steam. The steam is used to drive the turbines which produce electricity, as in most fossil fuel plants. Nuclear reactor. Why a nuclear reactor cannot explode like an atom bomb. A nuclear reactor is a power plant that uses nuclear fission to eventually generate electricity. Yang penting, kalau kamu dengar dia cakap, dia tak macam bom nuklear. Dia memang dalam satu suasana yang dikawal selia. Kalau dia nak letup, ada cara dia, kita akan hentikan tindak balas nuklear itu supaya dia tak letup. Itu yang kamu tonton minggu lepas, nanti tonton semula sekali lagi dan cikgu akan sharekan link itu ini ya, cikgu akan sharekan link hari ini, kamu tengok sekali lagi. An atom bomb also uses nuclear fission to generate energy causing an explosion. However, due to fundamental differences between the two, a nuclear reactor cannot explode like an atom bomb. How a nuclear reactor shut down. In a nuclear reactor, shutdown refers to the state of the reactor when it is subcritical by at least a margin defined in the reactor's technical specifications. Further requirements for being shut down may include having the reactor control key secured and having no fuel movements or control systems. Okey, jadi kalau anda tengok daripada video tadi itu, kamu dah nampak tahu konsep sekali lagi di mana maksudnya tenaga nuklear, ya, orang kaitkan dengan bom nuklear. Konsep bom nuklear dengan pembelahan nuklear betul sama. Tetapi cara pembinaan nuklear reaktor, okey, nuklear reaktor itu adalah lain. Dia ada satu cara untuk hentikan dia daripada terus letup ya. Jadi ini yang cikgu akan hentikan hari ini. Kamu akan tengok sekali lagi, ini pun cikgu dah share minggu lepas ya. Penting ya. Jadi yang kamu tengok tadi itu bersinar bahagian inilah tengah-tengah sebelah kiri ni. Dia bersinar. Untuk apa? Panaskan benda yang kamu nampak kuning ini. Okey? Kuning pula. Biru ini. Dia jadi panas saja. Panaskan apa? Panaskan nanti air yang dalam kuning ini. Air itu akan jadi steam. Dia nak fungsi dia panaskan air dalam satu ruang lain je. Dia panaskan air itu supaya air jadikan steam. 我在强调到的是，核能的主要目的只是产生热能。那个热能拿来做什么呢？拿来弄热那个水吧，烧那个水罢了，烧那个水，panaskan air jadikan steam. Steam itu yang nanti akan pusingkan turbin, turbin itu yang nanti akan menghasilkan elektrik. Jadi yang penting konsepnya ada di tengah-tengah ini. Apa yang berlaku kamu tengok. Large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. Jadi cikgu nak tunjukkan Fuel sekali lagi. elements, moderator, steam Okay. generator. The steam is used to drive the turbines of the Jadi kalau kamu tengok di sini, konsep ini penting. Tengok semula. Video ini telah dikongsikan dalam link minggu lepas ya. Bagaimana reaktor nuklear menjana elektrik yang ketiga ni. Kamu boleh tonton balik semula. Tapi cikgu tunjukkan konsep dia sekarang yang tengah-tengah ini generator system. supaya anda A boleh faham. nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rod. Control rod pengawal. Ini yang penting. Maksud dia, seandainya tenaga nuklear itu menjadi luar terkawal, maksudnya dia nak letup. Jadi rod pengawal ini akan serapkan neutron supaya tindak balas berantai itu dihentikan. Kalau dia henti, tak letup lah. Dia tak letup macam bom nuklear seperti yang kamu orang kata bahaya-bahaya. Nampak ke tak?
sekeliling dia ini bina oleh konkrit dan juga plumbum. Sinar radioaktif pun tak keluar. Yang paling penting sekali, tenaga nuklear lain dengan tenaga yang dihasilkan oleh arang dan juga gas, tidak menghasilkan karbon dioksida. Dia memang bersih, tenaga bersih. Tak ada gas rumah hijau. 它没有融热周围的温室气体，不会产生二氧化碳。所以说, kalau ikut konsep macam ni, kamu nampak ke tak? Apa yang Cikgu nak sampaikan sekarang? Murid-murid, kamu nampak ke tak sebenarnya ia bagus? Nampak ke tak? Siapa lagi yang nak bantai tenaga nuklear ini tak bagus? Bagi tahu Cikgu sekarang. Sebab konsep bab ini, dia nak bagi tahu kamu, bukan brainwash ya, 不是帮你们洗脑啊. Dia konsep macam vaksin tau. Ada golongan yang tak nak percaya, ada golongan yang percaya. Percaya itu dia faham konsep sains. Yang tak nak percaya itu dia akan gunakan agama dan macam-macam fakta yang songsang, 错误的讯息lah, 去pergi melawan. Tapi Cikgu tak minta kamu melawan. Mungkin kamu akan rasa tak sedap hati. Tenaga nuklear ini tetap tak bagus lah. Sebab dengar orang ini, dengar ini kan. Saya hanya nak tanya soalan Cikgu sekarang, kalau kamu tengok apa yang konsep orang perkenalkan tenaga nuklear, khususnya nuklear reaktor, bagus ke tak bagus? Ataupun kamu masih lagi fikir pasal negatif saja? Cikgu tanya Tiffany dulu. Sebenarnya tenaga nuklear bagus ke tak bagus? Bagus atau tidak? Cikgu tulis dalam chat box ya. Jadi kamu hanya perlu jawab bagus ke tidak aja. Okey, bagus. Aisyah Sofia baru masuk tak apa, Cikgu hanya tanya je. Kalau tak tahu, cakap tak tahu je. Okey je. Jiwei, Keishan dan juga Nadia. Nadia. Boleh ke tak kamu type kat situ? Okey, Keishan, bagus ke tak bagus? Okey, jadi itu je. Cikgu memang bukan nak brainwash ya, sebab yang penting kalau lain kali betul-betul terjadi nuklear, reaktor nak bina kat sebelah rumah kamu, sebelah, thank you Keishan lah. Kamu kalau orang datang, okey ini ya, ini pemberita ya, saya pemberita ya. Hai Tiffany, kenapa anda membantah? 为什么你反对吗? Oh, sebenarnya tenaga nuklear reaktor ini dia bahaya untuk kesihatan manusia. Saya terus macam ni ya. Oh, aduh. Faham ke tak? 我直接个 face palm 一掌给导师写了。Sebab Cikgu ajar kamu sains, kamu cakap bahaya, Cikgu dah bagi tahu tak bahaya. Kamu hanya boleh bantai perkara lain. Cikgu, perkara lain seperti apa? Kalau anda nak bantai pun, okey? Kalau anda nak bantai pun, ini bantai je kalau kau boleh. Jepun, okey, pernah berlaku nuklear reaktor itu baru-baru ini je, 10 tahun lepas je. Menjadi di mana nuklear reaktor itu dia terkeluar, bukan apa terkeluar, bukan istilah terkeluar. Maksud dia menjadi tersebar sinar radioaktif. Cikgu, tadi kamu kata sinar radioaktif tersebar. Kenapa Jepun tersebar pula? Kamu boleh tengok sendiri dalam gambar raja itu. Ya. Tempat, Cikgu nak buka ya, Cikgu nak buka skrin sekarang ya, sabar ya. Cikgu nak buka skrin ya. Ini yang last Cikgu nak sentuh hari ini ya. Kalau kamu nak bantai pun, ini case Fukushima ya, nanti kamu boleh tengok sendiri. Kamu boleh tengok dalam skrin Cikgu sekarang. Ya. Tempat nuklear reaktor itu macam hancur. Kenapa boleh hancur? Sebab masa itu datangnya tsunami, bencana alam. Ini tak boleh kawal lah. Kalau bencana alam datang, ini Cikgu tak boleh, kita tak boleh dah kawal. 这是我们人不是人为的疏忽啊，这大自然的灾害。Jadi ketika tsunami, kan Jepun ada gempa bumi, walau bagaimanapun tempat itu, walaupun macam mana mereka fikir untuk masa depan, mereka tak dapat jangka tsunami itu boleh rosakkan reaktor nuklear itu sampai sistem kawalan tenaga nuklear itu tidak boleh kawal. Dia tak boleh kawal. Masa itu sebab dah rosak, tak sempat nak kawal. Jadi reaktor nuklear itu masih juga melepaskan sinar radioaktif yang banyak ke persekitaran tempat tersebut. Ini Cikgu dah cakap bencana alam. Kalau kamu nak bantai bencana alam, okeylah, Cikgu setujulah. Siapa nak kawalkan tiba-tiba kalau mana tahu Malaysia ada gempa bumi. Kita tak boleh nak cakap mah.
Sekarang gempa bumi kat Indon dah jadi makin biasa. Kita tak tahu di Malaysia bila akan ada, tak tahu. Kita tak tahu. 我们不懂 Malaysia 会几时会有地震。Kalaulah gempa bumi berlaku, reaktor nuklear itu rosak. Dan tak sempat ditutup. Ini akan menjadi malapetaka. Kalau macam itu kamu jawab pada pemberita, okey. Kamu tahu fakta sains. Kamu tahu fakta sains. Boleh faham ke tak murid-murid? Murid-murid yang saya hormati, boleh faham ke tak? Cikgu ajar ni, jangan nanti kamu kata bahaya. Tapi cikgu dah bagi tahu kamu sekarang, tenaga nuklear sebenarnya tak bahaya. Selagi dia ditutup oleh konkrit yang tebal ataupun plumbum yang tebal. Okey, cikgu dah cakap cerita. Seperti apa cerita? Kalau anda tengok, cikgu share je. Cikgu tunjukkan pada skrin juga. Cikgu dah cakap ya, tenaga nuklear ini adalah masa depan kamu ya. Cikgu tak tahu bila akan kena kamu. Kalau mereka bina bunker. Sekejap ya. Cikgu tunjukkan. Amerika. Jadi kamu akan dengar ada banyak istilah yang mereka sebut bunker. Bunker, 地下室. Jadi contoh yang terkenal ialah White House lah, tempat Presiden Amerika ini yang bekerja. Jadi bunker dia ke bawah tanah, orang lah katanya. Okey, ini betul ya. Ini orang kata tapi yang dalam tak ada orang tengok sebelum ni. Ini yang cikgu nak perkenalkan, ini je last lah. Nampak? Nuclear proof bunker. Tempat di mana kalau satu dunia manusia dah habis, kalau lah Presiden Amerika ada kat dalam pun dia tak akan mati. Hanya tinggal dia sajalah dengan kawan-kawan dia, beberapa pegawai saja. Yang lain semua akan terlindung di dalam. Yang luar semua akan mati. Nuclear proof bunker. Kalaulah binaan yang sampai tahap boleh jaga Amerika Presiden daripada kena sinar radioaktif, maksudnya memang confirm dah sinar radioaktif tak akan sampai. Apa lagi kamu takut? Kalau dah reaktor nuklear ditutup oleh lapisan yang lagi tebal daripada nuklear bunker tersebut. Jadi sekali lagi, tenaga nuklear kalau kamu sebut bahaya memang tak diterima. Itu alasannya sangat lemah. Itu je cikgu nak kongsikan hari ini. Cikgu hanya nak minta kamu lepas ini. Okey, lepas ini dengar ya, apa yang kamu perlu belajar, dua je. Pertama, tolong sekali lagi baca pembelahan nukleus dan pemlakuran nukleus dalam muka surat 258-259 yang pertama. Kedua, faham konsep 260-261. Sembiang Fatin, bagaimanakah elektrik dihasilkan melalui tenaga nuklear. Ini adalah trend. Trend ya. Kita tidak akan nafikan masa akan datang handphone, mana tahu handphone akan guna tenaga nuklear untuk jana elektrik supaya dia boleh tahan lama. Kita tak tahu. Macam Iron Man kan. Kalau kamu tengok cerita Iron Man, tengah-tengah jantung dia itu kan, ada satu benda yang bersinar. Buatkan dia boleh terbang, boleh keluar tenaga, boleh keluar apa panggil itu? Letupan semua kan. Tak hairan ya. Kita tak hairan. Masa depan memang nuklear. Kita tak tahu. Tapi bila dia akan buat, kamu. Cikgu dah tua lah. Mungkin cikgu nampak produk. Lepas tu kejap cikgu pun tutup mata, meninggal dunia dah. 你们不同啊. Kamu mungkin akan guna produk itu secara banyak. Jadi tenaga nuclear reactor itu baru kecil je. Tak suka 很小的部分罢了. Masa akan datang kereta nuklear kita tak tahu. Itu mungkin akan perkenalkan dan macam-macam lagi. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Sabar ya. Cikgu nak minta izin supaya semua buka kamera. Supaya nak ambilkan kehadiran. Boleh ya? Murid-murid sila buka kamera.